tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku,
perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Luar biasa, di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.
Manisnya taubah, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubah, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubah, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, mari kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan insya-Allah pada hari ke-14 Ramadan ini, kita semua berada dalam keadaan rahmat, mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Syukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu kembali walaupun tadi ada sedikit internet problem di rumah Ustazah dan sekarang pun saya pakai hotspot je. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan live kita pada pagi ini. Dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita bercakap tentang doa untuk ibu ayah. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab Ustazah tak mahu kita terlepas pandang. Bila Allah mengingatkan kita, jadi Ustazah tolong ingatkan kepada yang lain. Tolong sampaikan kepada semua sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi. Tak nak kita terlepas pandang. Kita berada pada bulan Ramadan yang begitu diberkati sekali. Kita berada pada bulan Ramadan yang sangat mulia. Dan subhanallah, Masya Allah, sedar tak sedar kita sudah pun berada di pertengahan Ramadan. Soalan kita sahabat-sahabat sekalian ialah mana doa kita untuk mak ayah kita? Mana doa kita untuk mak ayah kita? Kita sebut bulan Ramadan ni sahabat-sahabat, kita nak jadi orang baik. Kita nak hijrah, kita nak berubah. Kita nak jadi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kita jangan lupa wahai sahabat-sahabat sekalian bahawa di sana apabila datangnya seorang laki-laki bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian beliau itu, laki-laki itu mengatakan kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi tentang dosanya yang banyak. Dan kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW bahawa dia nak bertaubat. Tunjukkanlah jalan untuk dia bertaubat. Tunjukkan bagaimana untuk dia boleh bertaubat daripada dosa-dosanya yang banyak. Subhanallah, Masya Allah, tuan puan sekalian, betapa hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni laki-laki tadi. Yang mengadu, mengatakan banyak dosa, nak bertaubat, lalu bagaimana? Pada pandangan Ustazah, sahabat-sahabat sekalian, kalau orang datang jumpa Ustazah, Ustazah siapalah kan nak banding dengan Nabi SAW. Tapi ini kita cuba just bayang je lah. Kalau orang datang kepada kita bagi tahu dosa dia mencuri, dosa dia berzina, dosa dia begitu begini, macam-macam dosa lah. Apakah kita akan terbayang seperti mana yang akan disebut oleh Rasulullah SAW? Mungkin yang Ustazah akan kata, solatlah taubat. Berdoalah pada Allah. Istighfarlah banyak-banyak. Tetapi Nabi SAW bertanya kepada pemuda tadi, apakah kamu masih ada ibu? Apakah ibu kamu masih hidup lagi? Itu adalah cara Nabi respon dan menyantuni seseorang laki-laki tadi, seorang laki-laki yang mohon supaya Nabi menunjukkan kepada dia jalan taubat kepada Allah. Apakah kamu masih ada ibu? Lalu dijawab oleh lelaki tadi, ya, aku masih ada ibu. Lalu Nabi SAW menyatakan, baliklah pada ibu kamu. Berbaktilah pada ibu kamu. Sesungguhnya itu adalah jalan taubat kepada kamu. Masya Allah, subhanallah, hebatnya. Yang dikatakan taubat itu muslimat sekalian, antara lain ialah apabila kita mengisi hidup kita dengan berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Kita mengisi hidup kita dengan mentaati ibu bapa kita kerana Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah jalan di mana Allah akan melipat kali gandakan amalan kebajikan kepada kita, dan itu adalah jalan penerimaan taubat daripada Allah, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Besarnya Allah letakkan, tingginya kedudukan Allah meletakkan
ibu dan ayah kita dalam hidup kita. Sahabat-sahabat sekalian, ya, pada waktu yang sangat terbatas ini, Ustazah hanya nak berkongsi sahabat-sahabat, dalam kehidupan Ustazah, ada satu ketika, satu saat yang memang Ustazah ingat sampai hari ini. Ya, saat ini yang berkait dengan tajuk kita, ya, doa untuk ibu ayah. Yang Ustazah memang mengkhususkan ketika itu doa pada mak ayah, tuan puan sekalian. Benar-benar khusus. Kita kadang-kadang hanya menjadikan doa pada mak ayah kita itu sebagai kunci doa untuk doa yang lain. Sebab kita belajar, bila kita nak berdoa, tahmid dulu kepada Allah, puji Allah dulu. Bila kita nak berdoa, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Bila kita nak berdoa, doalah pada kedua ibu bapa dulu. Lalu kita lakukan tahmid tadi, selawat tadi, doa pada mak ayah tadi hanya sebagai iftitah ataupun pembuka kepada doa kita yang sebenar. Kita ada doa yang sebenar. Doa kita yang sebenar ni doa nak naik pangkat. Doa kita yang sebenar ni doa anak-anak kita dapat jodoh. Doa kita yang sebenar ni doa nak dapat projek. Boleh jadi sahabat-sahabat. Jadi yang tiga tadi pembuka kepada doa yang sebenar. Bila kita nak menjadikan doa pada mak ayah kita adalah doa yang sebenar daripada kita. Doa yang tulus ikhlas daripada kita. Doa yang sungguh-sungguh daripada kita. Dan kita berada di pertengahan Ramadan. Sampai hari ke-14 Ramadan nak tanya sahabat-sahabat. Ya, air mata sahabat-sahabat. Sujud sahabat-sahabat. Malam sahabat-sahabat yang memang tuan-puan khususkan. Berdoa sungguh-sungguh untuk mak ayah. Kenangkan balik. Masya Allah besarnya jasa mak ayah. Masya Allah besarnya kesabaran mak ayah. Ya Allah, macam mana mak ayah kita menanggung kepedihan hati dalam membesarkan kita. Bukan sedikit. Kita dah jadi ibu sahabat-sahabat. Kita dah jadi ayah. Bukan sedikit kan hati kita menanggung kepedihan. Ada rasa kesakitan. Ada kadang-kadang macam nak luka-luka sikit, pedih masa mendidik anak-anak. Semua itu telah dilalui oleh mak ayah kita. Semua itu. Apakah kita tidak ihsan kepada mereka? Sehingga sampai 14 Ramadan tak ada sehari pun yang kita memberikan doa yang sebenar-benar pada mak ayah kita. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah teringat ya sahabat-sahabat, waktu tu Ustazah berada di Tanah Suci Makkah. Berada di Tanah Suci Makkah dan Ustazah pergi ke Makkah menunaikan umrah ketika itu bersama dengan suami dan 2 orang anak perempuan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, seperti mana ialah orang lain pun kalau pergi Makkah mestilah bangun awal, tahajud, tawaf sunat dan sebagainya pada sebelum waktu subuh tu. Jadi sama jugalah macam kami. Jadi bangunnya awal pukul 3 pagi dah pergi dah ke masjid, lebih kurang macam itulah. Jadi Masya Allah, Subhanallah tuan-puan sekalian, bila kami dah tawaf sunat dah apa semua, bila dekat-dekat nak masuk waktu subuh tu, apa yang berlaku ialah Ustazah dengan 2 orang anak perempuan ni, Masya Allah, didatangi perasaan mengantuk yang amat-amat sangat. Terlalu mengantuk. Ya, jadi faham kan kalau kat Masjidil Haram, sejauh mana tandasnya, tempat wuduk untuk kita ambil air wuduk tu. Jadi kami ni cubalah menahan mengantuk ya. Anak tu 3 orang ni lah, 3 beranak ni saling picit memicit lah belakang tengkuk ni apa semua. Ya Allah ya Tuhan, ngantuk sangat. Sehinggalah akhirnya kami mendengar azan subuh. Jadi sampai masuklah waktu subuh sahabat-sahabat sekalian. So masih lagi ngantuk, solat sunat pun dalam keadaan mengantuk ya. Sampaikan bila nak takbiratul ihram tu pun duk tengok kiri kanan anak perempuan ni. Masya Allah, masing-masing tu menunjukkan reaksi. Memang kami bertiga diserang mengantuk yang amat dahsyat. Dia ngantuk sangat-sangat. Subhanallah sahabat-sahabat sekalian. Sebaik saja Imam Masjidil Haram ya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebab kat sana kan bismillahnya perlahan kan ya. Jadi bila dengar je Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, otak Ustazah dapat tangkap. Hati tu menangkap ya ayat-ayat Quran tu. Ustazah boleh katakan lebih kurang dalam 25% mengantuk tu dah hilang.
dengar suara imam, menghayati bacaan, segala puji dan syukur kepada Allah. Ya, lepas tu sebut pula Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu memang menghilangkan ya 25%, 30% mengantuk tadi. Tiba-tiba sahabat-sahabat sekalian, selepas habis suratul Fatihah itu, imam membaca potongan ayat daripada suratul Ahqaf. Dan waktu tu alhamdulillah Ustazah tahu waktu tu itu adalah suratul Ahqaf, ya. Dan Masya Allah, subhanallah, apa yang imam tu baca, sahabat-sahabat sekalian, adalah menjawab persoalan Ustazah beberapa hari. Ya, dalam doa, persoalan yang berlegar dalam kepala, persoalannya ialah, ya Allah, macam mana aku ni? Ya, macam mana aku nak meneruskan? Boleh bangun 3 pagi untuk ibadah, boleh tahajud. Ya, Masya Allah, kalau kat Mekah Madinah tu tasbih kat tangan je lah. Ya, boleh tasbih banyak-banyak, tahmid banyak-banyak. Ya, ya Allah, macam mana ni aku ni nak sujud, macam mana aku banyak sujud masa dekat Mekah Madinah. Nak buat macam tu dekat Malaysia ni macam mana ni? Itu adalah soalan Ustazah dan doa kepada Allah. Subhanallah, pada subuh itu Allah menjawabnya. Ya, sebaik je imam baca, sahabat-sahabat sekalian. Ya, cuba dengarlah ayatnya imam baca ketika itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Ya, rasa macam tergamam bila imam baca. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahawa Tuhan kami adalah Allah dan kemudian dia istiqamah, maka tidak ada kebimbangan kepadanya, tidak ada ketakutan kepadanya dan tidak juga ada padanya kesedihan. Masya Allah, terasa Allah jawab. Kamu cari apa rahsianya ni, ya, apa cara ni supaya boleh tahajud lagi kat Malaysia nanti. Boleh banyak zikir, tahmid, tasbih nanti bila balik ke Malaysia nanti. Maka jawapannya adalah tauhid kamu kepada Allah, keyakinan kamu kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian kamu istiqamah dengan akidah tadi. Dengan keyakinan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu tak payah bimbang, kamu tak payah sedih, Allah akan jaga kamu. Yang penting apa dia? Tanamkan akidah tauhid yang setulus-tulusnya, seluhur-luhurnya kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah. Ya, hendaklah kamu berterusan cari jalan untuk istiqamah. Masa tu sahabat-sahabat, 100% Ustazah punya ngantuk tu dah tak ada dah. Sebaliknya terasa pada waktu itu terbuai-buai dengan apa yang dibaca oleh imam tersebut. Sehinggalah tuan-puan, ya, okey. Ini cerita apa yang Ustazah lalui, ya, sahabat-sahabat. Waktu dengar imam baca tu memang, ya Allah, air mata tu berenang. Ya, entah bergenang, entah mengalir, macam itulah tuan-puan. Tetapi kemudiannya imam teruskan bacaan daripada surah Al-Ahqaf tadi. Ya, sebab itu adalah ayat yang ke-13 yang saya baca tadi. Bila sampai kepada ayat yang ke-15, sahabat-sahabat sekalian, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap, berat dada ni menanggung kesedihan, ya, menanggung sebab yang amat-amat sangat, seolah-olah Allah tunjuk, kamu nak jadi orang baik kan? Kamu nak jadi orang istiqamah kan? Tengok pada ayat yang ke-15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baiklah pada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, tempoh mengandung sampai tempoh menceraikan susu ialah selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, yakni anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, lalu dia berdoa, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Bila anak tu berumur 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kamu limpahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kamu redai, dan berilah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Kamu dan sesungguhnya aku termasuk orang Muslim." Pada waktu tu sahabat-sahabat sekalian tak tahu nak cakap, basah telekung. Ya. Dan subhanallah sahabat-sahabat, bila habis je solat tu, dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok anak kiri kanan. Dia tengok anak kiri kanan, Masya Allah ngantuknya dia. Ustaz kata dengan dia, ngantuk lagi ke? Dia kata mengantuk sangat Umi. Ustazah ni telah Nailio dengar. Ya, ngantuk sangat Umi. Lepas tu termenung, ya, menung. Apa yang Ustaz menungkan sahabat-sahabat? Kata menung begini. Ya Allah ya Tuhan, betapa besarnya jariah yang telah mak ayah aku lakukan. Mak abahlah orang yang menjadi jalan dan wasilah aku mengenal Al-Quran. Aku tahu huruf hijaiyah, alif sampai ya. Mak pagi, petang, siang, malam. Ya, dengan kelembutan, dengan hikmah, dengan tegas semua nak suruh pandai Quran. Allahu Akbar, betapa besarnya jariah Abah yang menjadi jalan sampai aku boleh faham bahasa Arab. Abah mengajar bahasa Arab dengan begitu seronok sekali. Ya, boleh masuk dalam bilik tu, ketuk bilik, ketuk pintu bilik, Kak Cik, ni Abah nak ajar saraf lagi, nak ajar nahwu lagi. Kadang-kadang sampai 11 malam, 11:30 malam. Sampai mak datang, mak kata dah tidur semua, tak ada belajar Arab sampai tengah-tengah malam. Dan Masya Allah tak ada penat dan letih. Mak tak ada penat letih mengajar Quran, Abah tak ada penat letih mengajar bahasa Arab. Sehingga kan tuan-puan sekalian, ayat-ayat tadi, Alhamdulillah, dengan wasilah mak ayah kita tadi tuan-puan sekalian, Alhamdulillah, kita boleh faham apa yang imam baca. Tapi anak di kiri kanan ustazah, anak ustazah sendiri. Ustazah kata dengan dia, takkanlah ngantuk lagi, tak faham. Tadi imam baca pasal mak ayah tu. Oh ya ke dia cakap. Ya ke? Dia pun tak tahu pasal mak ayah ke pasal apa ke. Ya, penguasaan bahasa Arab tu belum apa-apa lagi. Pada waktu tu ustazah muhasabah pada diri sendiri. Muhasabah apa dia? Ya Allah ya Tuhan, pertama, betapa besarnya jasa, jariah, sumbangan mak ayah kita yang telah memberikan kepada kita satu jalan ilmu, sumber ilmu, iaitu Al-Quran, dan juga alatnya adalah bahasa Arab. Ya Allah, dan aku tidak dapat melakukan seperti mana yang telah dilakukan oleh ibu bapaku. Ya, bukti dia apa? Ni anak kiri kanan kita. Langsung tak tersentuh pun hati dia. Dia tak faham pun apa benda yang imam baca daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf. Pada waktu tu sahabat-sahabat sekalian, Ustazah minta anak dua-dua duduk kat situ, Umi nak pergi dekat Multazam. Pada waktu tu Ustazah melangkah berdoa, wahai Allah, lapangkan Multazam untuk aku. Aku datang membawa satu hajat yang besar. Lapangkanlah Multazam untuk aku, ya Allah. Waktu tu dah tak tahan sahabat-sahabat. Sebab Ustazah dah rasa daripada waktu solat subuh lagi. Ini yang Ustazah ingat. Berdoa kepada Allah walaupun kita tahu lepas solat subuh, Masya Allah, lautan manusia tawaf sunat. Ya, dan yang menunaikan umrah juga. Tapi doa, wahai Allah, lapangkanlah untuk aku, lapangkan untuk aku. Aku ada hajat besar. Konon-kononnya nak suspend lah, tak cakap lagi hajat apa. Padahal Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha mengetahui. Bahkan hajat kita tu pun Allah yang beri kan, ya. Tapi konon ni macam tu, aku ni ada hajat besar ni, ya Allah, lapangkanlah. Konon-kononnya lah, padahal Allah tahu belaka. Jadi, pergilah, ya, pergi cari kat mana. Ustazah betul-betul cari waktu tu depan pintu Kaabah. Hajat ni terlalu besar. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah Allah lapangkan. Allah lapangkan jalan tu lurus dia tuan-puan sekalian. Sampailah betul-betul macam tu depan pintu Kaabah. Allah lapangkan, Allahu Akbar, ya. Jadi bila dah lapang tuan-puan sekalian, ustazah tak ingat sebarang hajat yang lain.
Ya, tidak ada sebarang hajat yang berkait dengan kepentingan diri kita. Allahumma illa, tuan-puan sekalian, ya, menadah tangan, tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla pada ketika itu, ya, dengan limpahan air mata, minta kepada Allah, wahai Allah, setinggi mana yang ada kedudukan di sisi Engkau, maka setinggi itulah kau angkatlah mak ayahku. Setinggi mana ya Allah, aku tak tahu. Setinggi mana kedudukan yang ada di sisi Engkau, yang paling tinggi, yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau hapuskan segala dosa-dosa ibu ayah aku, kekhilafan, kekeliruan, kelemahan, kesalahan sepanjang hidup mereka. Wahai Allah, mereka telah menjadi jalan aku mengenal Engkau. Mereka telah menjadi jalan, ya Allah, aku cinta kepada kalam Engkau. Mereka telah menjadi jalan aku memahami apa yang Engkau sebutkan dalam firman Engkau, ya Allah. Wahai Allah, haramkanlah tubuh badan mereka daripada api neraka. Kasihan belaslah kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, tenang dan lapangkanlah hati mereka, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, hantarkan mak ayah aku, ya Allah, di sebaik-baik tempat di sisimu. Perjalanan yang terbaik, alam yang paling luas, yang paling nikmat. Ya Allah, ya Tuhan, ini doa daripada anak, bukan anak yang saleh, ya Allah. Ini doa daripada seorang anak yang berdosa. Dosa dengan mak ayah banyak, dosa dengan Allah banyak. Tapi ya Allah, aku merayu pada Allah yang maha pengampun. Sandaran aku adalah Allah yang maha pengampun. Aku tak bersandar pada diri aku sendiri dalam berdoa. Dalam berdoa aku bersandar pada Engkau, ya Allah. Kau maha pengampun, Kau maha penerima taubat. Maka ya Allah, tolonglah terimalah doa aku ini. Aku bukan anak soleh yang berdoa. Tapi terimalah doa ini, ya Allah. Lalu Ustazah pun berdoalah sepuas-puasnya untuk mak dan ayah. Sepuas-puasnya. Dah puas tu tuan-puan sekalian, barulah ia undur ke belakang dan balik semula kepada anak tadi. Bahkan dengan sebuah keazaman, ya Allah, ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Ya, untuk apa? Untuk aku dapat mendidik anak-anakku sendiri, ya, supaya mereka ini pandai dengan Al-Quran dan mereka juga menguasai bahasa Arab, sebab itu adalah ilmu alat untuk mereka memahami Al-Quran dengan lebih baik lagi. Seperti mana yang telah dilakukan oleh kedua-dua ibu bapaku. Sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini adalah doa mak ayah kita. Kita hari ini adalah pelaburan mak ayah kita. Lama mak ayah kita berdoa. Lama mak ayah kita melabur untuk kita, tuan-puan sekalian. Maka hari ini jangan di tengah-tengah kita sudah menjadi dewasa, ya, kita sudah ada pasangan yang baik, kita sudah ada anak-anak kita sudah ada keluarga kita, tiba-tiba kita lupa bahawa keberadaan kita di sini pada hari ini adalah doa mak bapak kita. Keberadaan kita di sini pada hari ini adalah pelaburan, lelah, jerih, air mata, ya, perjuangan mak ayah kita. Tolonglah, kembalikanlah semula. Ya, kembalikanlah semula kepada mak ayah kita, tuan-puan sekalian. Saat kita dewasa, kita tahu bahawa ini adalah doa mak ayah kita, kembalikan kepada mereka dengan doa-doa terbaik daripada kita. Kembalikan kepada mereka dengan jariah yang terbaik daripada kita untuk mereka. Sahabat-sahabat sekalian, yang dimaksudkan dengan doa seorang anak pada ibu bapa, bukan saja dia angkat tangan berdoa, tuan-puan. Bukan saja dia angkat tangan berdoa. Tapi percayalah, yang dimaksudkan dengan doa seorang anak kepada ibu bapa termasuk juga seluruh kehidupan amalan soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu pada masa hidupnya. Inilah doa kita pada mak ayah kita. Ya, anak, seorang ayah, seorang ibu, tuan-puan sekalian, tengok anak dia pergi jemaah kat masjid, solat jemaah, banyak baca Quran, ya, buat amar makruf nahi mungkar, sedekah, akhlaknya akhlak yang terpuji. Agak-agak mak kita rasa lega tak? Agak-agak mak kita terasa nyaman tak dalam jiwa dia, sejuk perut ibu mengandung kan, ya? Kalau mak kita tengok anak-anaknya demikian, maka itulah doa kita. Salehnya kita, sahabat-sahabat sekalian, amalan saleh kita, kehidupan kita yang saleh ini, itulah doa kita untuk mak ayah kita. Kerana itu adalah jariah untuk mak ayah kita. Ya, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian.
Ini adalah hari yang ke-14 Ramadan. Belum terlambat tuan-puan. Ya, untuk kita mengkhususkan doa yang terbaik, doa yang terindah kepada kedua ibu bapa kita. Dan jangan lupa tuan-puan sekalian, ayat tadi pun ketika mana menyebut tentang ibu ayah, ada sebut tentang taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menyebut tadi cerita tadi pasal taubat, ada cakap pasal ibu ayah. Maknanya, Masya Allah, jalan ke syurga, jalan penerimaan taubat sangat dekat dengan bakti, kebaikan, ketaatan kita kepada ibu bapa. Lalu fikirkan sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita nak melakukan kebajikan, nak buat baik pada mak ayah kita dalam keadaan yang kita lalui sekarang. Dalam keadaan di beberapa negeri ada PKPB, PKPD dan sebagainya. Mungkin tak boleh merentas negeri. Ya, mak ayah kita berada di kampung. Mereka tidak dapat kita santuni secara fizikal. Tapi fikirkanlah pada bulan Ramadan yang mulia ini tuan-puan sekalian, bagaimana kejutan yang kita nak buat pada mak ayah kita. Bagaimana, ya, apa yang kita nak buat pada mak ayah kita. Kita nak telefon ke mana-mana syarikat ke, ya, tolong hantar pada mak kita satu hadiah ke, ya, apa kita nak buat? Kita nak buat sesuatu bulan Ramadan ni tuan-puan. Ataupun Masya Allah, Subhanallah, ya, kita bagi tahu kat mak saja, nak bagi mak kita tu rasa tenang hati dia kan. Ya, kalau ustazah pun senang je kalau anak cerita. Katalah anak bagi tahu, mak, abah, ya, alhamdulillah daripada 1 Ramadan sampailah 14 Ramadan, ya, saya telah pun mewakili mak abah memberikan infak, memberikan wakaf kepada sekian-sekian tempat, memberikan sedekah pada sekian-sekian orang fakir miskin, dan saya niatkan mak supaya ianya sampai pada mak dan abah. Apa salahnya kita cakap? Kita jangan kata riak. Bukan, ni bukan cerita riak tuan-puan. Tapi kita nak menggembirakan hati mak ayah. Kita tak boleh balik tuan-puan, ini bagian tak boleh merentas negeri. Macam mana nak gembirakan mereka? Macam mana nak bagi mereka rasa, ya Allah bertuahnya aku dapat anak. Mak, Kak Cik tak dapat balik tapi alhamdulillah mak tiap-tiap pagi ada Kak Cik bagi infak sikit. Ya, dan diniatkan semoga Allah berikan pahalanya pada mak dan abah. Kita tengok nanti apa mak ayah kita jawab. Cuba tuan-puan buat. Tengok apa mak ayah kita jawab tuan-puan. Ini kan mak ayah yang dah kat dalam kubur, yang dekat alam barzakh tuan-puan sekalian. Bila mengetahui anaknya memberikan sedekah, memberikan infak, melakukan amal saleh yang meniatkan pahala biar sampai pada mak ayah, itu pun sudah menjadi kegembiraan pada ibu ayah kita di alam barzakh. Ini kan yang hidup. Ini kan yang kita boleh call dan cakap sendiri. Ya, mak ada hajat apa-apa tak mak? Mak ada tak hajat nak bagi infak kat mana-mana ke? Nak wakaf kat mana-mana ke? Manalah tahu kok mak ada tahu mana-mana pusat ke, mana-mana masjid ke? Tiba-tiba mak kita jawab, oh adalah mak sebenarnya ada tu yang ingin nak nolong satu ustaz tu contohnya. Kita pun kata tak apa mak. Okey, kita akan cari berapa nombor akaun dia, siapa nama ustaz tu, contoh ni contoh. Tak apa mak, insya-Allah kami adik-beradik akan keluarkan ya infak, wakaf. InsyaAllah semua tu kita letak atas nama mak. Allahu Akbar tuan-puan. Ini doa kita. Ini dia doa untuk mak ayah kita. Ya, ini dia kebaikan yang kita nak berikan pada mak ayah kita. Kita boleh bayang macam mana mak kita dia akan tadah tangan tuan-puan sekalian doa. Ustazah baru ni ya, tengok mak kita punya baik ya. Macam ustazah, kakak sulung dah meninggal dunia kan, ya. Okey, jadi mak tu adalah dapat bahagian ni daripada harta waris si mati ni, ada bahagian untuk mak. Subhanallah tuan-puan, 1 sen pun mak tak nak ambil. Mak dah dapat dah terima dah, mak terima. Tapi lepas tu baru je mak cakap, mak kata Kak Cik, semua tu ada satu amount tu mak bagi balik pada adalah seorang anak arwah, dan yang lain-lain tu yang banyak tu mak telah pun infakkan. Mak tak nak ambil pun, mak infakkan. Sambil cakap tu mak nangis. Mak nak nolong Kak Long, Kak Cik. Mak nak nolong Kak Long. Kita tak tahu macam mana dia kat sana. Mak tak nak ambil. Itu memang duit Kak Long. Mak bagi dah. Mak infak dah. Biarlah jadi bekal. Masya Allah, mak kita tak pernah berhenti tuan-puan. Memikirkan keselamatan kita. Memikirkan kebahagiaan kita. Daripada kita kecil
sampai kita tua, sampai kita meninggal kalau mak kita masih hidup. Daripada mak kita muda sampai mak kita tua. Mak kita bukan orang yang rakus dengan harta. Mak kita bukan orang yang dahaga, pelahap, lapar dengan duit-duit anak-anak. Tak, tuan puan. Tapi berikanlah hadiah doa kepada mak ayah kita. Marilah kita baiki diri kita. Jadilah hamba Allah yang saleh dan salihah. Supaya menggembirakan hati mak ayah kita. Mak ayah kita tak minta banyak, tuan puan. Tapi mak ayah kita paling nak agar anaknya diterima oleh Allah. Tuan puan boleh bayang tak? Boleh bayang tak bagaimana hati seorang ibu dan ayah ketika mana yang menciptakan anak ini tolak anak ni? Tolak dalam maksud mana? Tak terima. Amalannya Allah tak terima. Dirinya Allah tak terima. Kenapa? Sebab dia riak, sebab dia buat maksiat, sebab dia berdosa dan tidak bertaubat. Bayangkan macam mana jiwa mak ayah untuk menghadapi hakikat bahawa anaknya ditolak oleh penciptanya. Maksud ditolak tu, tidak dirahmati, tidak diampuni. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kita kan sebagai mak ayah, kalau anak kita pergi interview, lepas tu orang tu buat tak elok ke anak kita, lepas tu interview tak dapat, gagal, itu pun kita dah rasa Allah kesiannya ke anak ni. Ini kan di saat di padang mahsyar, tuan-puan. Mak kita akan tengok kita. Ayah kita akan tengok kita. Ya, dia tahu. Mak ayah kita akan tengok apa nasib anakku akhirat ni. Dan lebih malang, tuan-puan, kalau mak ayah kita adalah ahli syurga dan kita ke mana? Allahu Akbar. Jagalah hati mak ayah kita daripada dunia sampai akhirat. Jagalah hati mak ayah kita semasa mereka hidup sampai mereka mati ke alam barzakh. Biar mereka tahu bahawa anak mereka yang mereka lahirkan, yang mereka besarkan, yang mereka asuh dengan kasih sayang, akhirnya menjadi anak yang saleh dan salihah. Berikanlah kegembiraan itu kepada mak ayah kita. Sahabat, 14 Ramadan hari ini, ketuk pintu hati masing-masing. Ya, waktu kita duha sekejap lagi, nanti kita doa. Doa nak buka puasa, tuan-puan. Doalah untuk mak ayah kita. Doalah untuk mak ayah kita. Dengan sebaik-baik doa. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, dengan doa tulus ikhlas kita kepada mak ayah kita tadi, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan kehidupan kita. Percayalah, anak yang berbakti pada mak ayah akan Allah letakkan pada satu tempat yang memang Allah telah sediakan, iaitu tempat yang baik, yang berjaya, keberuntungan dan keberhasilan. Allah tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, maafkan Ustazah, tadi agak kelewatan untuk mihrab 6.45 kerana masalah internet tadi. Ya, apapun Alhamdulillah, kita dapat bertemu walaupun seketika. Renungkanlah apa yang telah Ustazah sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang Allah kasihi dan redai. Allah meletakkan kita dan ibu bapa kita di tempat yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla di negeri abadi. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, silakan infak 14 Ramadan kepada pembangunan fasa kedua Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Mudah-mudahan ini adalah infak dan wakaf kita, ya, dengan niat kita semoga semuanya sampai kepada ibu bapa kita, bahkan dilipat kali gandakan oleh Allah yang Maha Baik, Maha Dermawan, Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan kathira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira.